Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Imam dan juga pengurusi Masjid Raudhatul Muttaqin Umumin, bersama dengan semua niata kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 2/11/2024 bersamaan dengan 30 Rabiul Akhir 1446, kita teruskan agenda majlis ilmu yang disusun, yang diatur oleh Masjid Raudhatul Muttaqin untuk memberi ilmu, maklumat kepada para jemaah, pada ahli qaryah dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada. Para jemaah sekalian, perbincangan kita pada kali ini, tajuk kita At-Tarbiyah Al-Imaniyah, iaitulah tarbiyah dari sudut keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab manusia ni, dia akan lalu dalam hidup dia beberapa fasa kehidupan. Kalau kita manusia yang lahir di atas rumah orang beriman ni pun, kita akan lalu beberapa fasa. Bermula daripada sekolah rumah, melalui ibu bapa, kemudian kita pergi ke pasti atau seumpama dengan dia, kemudian barulah kita masuk sekolah. Maknanya peningkatan tu kena ada. Tak boleh kita kata semua hidup ngaji pasti semua. Ada orang ngaji lagi tu. Nah, semua hidup dia pasti ya. Kau ada. Cikgu ada. Tunggu dia ngajar situ. Tapi ya, pelajar-pelajar tak ada. Maka dalam Islam ni, dia melalui dua marhalah zaman Nabi SAW. Yang pertama dia panggil al-marhalah al-makkiyah, peringkat dakwah di Mekah. Ini kita belajar ilmu dakwah. Dia panggil dakwah di peringkat Mekah. Berapa tahun Nabi duduk Mekah? Kena jawab soalan. Berapa tahun Nabi kita berdakwah di Mekah? 13 tahun. Semua dakwah dia berapa tahun? 23 tahun. Nabi dibangkitkan umur 40, Nabi kita wafat umur 60. Mudah kan? CV tidak berpayah. Maka dipanggil peringkat Makki, peringkat permulaan. Nabi kita bawa mari satu ajaran yang sangat asing daripada manusia pada saat itu. Lebih-lebih lagi orang Mekah. Orang Mekah pada waktu itu terkenal dengan nama kumpulan jahiliyah. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan disebut kita pada jahiliyah. Tak usah kata saya dulu jahiliyah. Tak usah. Kalau nak tunjuk kedebes, tak ke mana banyak kedebes dulu. Oh, saya dulu kedebes, beres. Tapi kalau kata saya dulu jahiliyah, ayo jawab. Sebab jahiliyah ni package. Dengan kejahilan ilmunya, dengan tak ada agamanya, dengan akhlak buruknya, menindah orang. Ada di kalangan mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Apa lagi? Maksiat hak Allah. Jadi karena itulah kali kita nak tunjuk kita ni setara mana berdosa, setakat mana kita punya keadaan, sebut saya dulu apa nak kata jahiliyah. Maka Nabi kita SAW bila dia datang, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi kita mula takwin bina ummah di Mekah dengan tarbiyah.
tarbiyah imaniyah. 10 tahun. Tak ada lagi, tak tahu lagi salat, semaya, puasa, tak ada lagi. Yang adanya, qulu la ilaha illallah tuflih. Mengaku la ilaha illallah, kamu bahagia. Mu kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamulah orang yang bertuah. Maknanya peringkat awal ni tidak ada lagi perundangan. Hukum hakam belum ada lagi. Yang adanya tarbiyah imaniyah, Nabi kita salah didik umat pada waktu itu, sahabat-sahabat dia yang mulia, orang yang terawal masuk Islam. Siapa dia? Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Ali, Bilal. Zaid. Jadi ini di antara orang yang terawal masuk Islam, cuma kita tak nak susun. Khadijah masuk pukul berapa? Abu Bakar jam berapa? Kalau kita susun itu jadi ada orang sama satu, ada nombor. Oleh karena para ulama Islam ni tercerdik, dia tak saya bagi pukul, tak saya bagi hari, dia bagi kategori. Itu kita kata kismah, satu pembahagian yang bijak. Sebab apa? Siapa dia orang pertama Islam? Abu Bakar. Siapa masuk pertama Islam? Khadijah, Ali, Zaid. Jadi ulama kata betul. Macam mana betul aku? Okey, serentak mari pak. Sudah pasti kalau kita nak tengok yang pertama, sudah pasti yang masuk Islam siapa? Khadijah. Moga Nabi SAW balik daripada Hira, selepas dia dipeluk oleh malaikat. Dia balik ke rumah dia, cerita kepada isteri dia Khadijah tentang apa yang berlaku di Bukit Hira dalam gua. Maka dengan pembahagian kategori, keadaan lebih harmoni, lebih tenang, sebab semua mereka orang pertama masuk Islam. Khadijah wanita pertama. Sayyidina Abu Bakar laki-laki pertama. Ali kanak-kanak. Zaid hamba. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita pun kalau kita boleh letak satu level orang ni supaya dia tidak jadi rendah tinggi, sebab mereka ni orang yang mendapat kepujian, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, orang yang terawal menerima Islam. Orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suasana yang begitu gawat, orang jahiliah duk sembah batu, sembah kayu, sembah buah buah kurma. Jadi dengar tak dia sembah buah kurma. Bila mari musim kurma ni dia boleh simpan. Dia buat batu ni kurma. Lepas tu bila tak ikut buah, dia makan. Itu dia mikir, dia tetap nak sabar aku. Buat Tuhan apa aku makan Tuhan. Ada sahabat tu dia kata aku ni antara guna beliknya aku buat Tuhan, pasal aku makan Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam. Dia kata tak ada jadian. Maka itu dia panggil asas pendidikan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat bermula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat-ayat Al-Quran turun mana? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia kata ayat yang pertama dia panggil an-nidaul awal fil Quran, seruan pertama dalam Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu. Itu dia panggil an-nidaul awal fil Quran. Allah tak panggil ya ayyuhallazina amanu, dia panggil ya ayyuhan nas. Hai manusia. Sebab bila manusia dia masuk semua. Asalkan dia tu orang, masuk semua. Orang asli ke, orang tiruan ke, orang bukit ke, orang apa ke, masuk. Maka jadi Islam. Kita kata alhamdulillah. Maka dalam marhalah makkiyah ini, tarbiyah iman bermula dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah SWT. Kemudian ayat-ayat makki banyak menceritakan tentang kisah orang dulu. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Diceritakan kisah orang dulu supaya orang kemudian ambil iktibar. Bukan senang nak jadi orang beriman. Bukan mudah nak berpegang dengan tauhid kepada Allah SWT.
Nabi-nabi terpaksa menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara nabi yang berani berdepan dengan kaumnya sendiri, Ibrahim. Siapa dia? Azar. Ada ulama tafsir kata Azar atau ayah dia. Ada kata pak saudara dia. Yang pentingnya Azar ni token berhala. Ibrahim kalau kata anak, kalau kata anak saudara, maknanya berlawan begitu dahsyat. Akhir sekali Ibrahim dicampur dalam api dan dia terpaksa berhijrah membawa iman ke mana? Pergi ke Palestin. Dari dia duduk di Iraq, negeri Babil. Maka itu kita mengatakan bahawa tarbiyah iman bermula dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan tarbiyah pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi SAW bila dia didik anak, contohnya anak yang dididik oleh Nabi siapa dia? Ibnu Abbas. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil hadis Ibnu Abbas ni dalam pendidikan kita kepada anak-anak. Dalam tarbiyah imaniyah, kita kena bawa hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW gendong Ibnu Abbas ni, gendong bahasa Kelantan kata, tok atas kenderaan. Orang kata membonceng. Nah, duduk atas belakang. Nabi kata apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Hei anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Yang pertama, ihfazillah yahfaz. Mujaga hak Allah, Allah jaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau mujaga hak Allah, Allah Taala jaga. Pimpin kamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Jadi ini dah dipanggil tarbiyah imaniyah supaya manusia ini bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Sebab bila orang beriman, dia tidak akan kosong gitu. Dia akan menghadapi ujian-ujian, dia akan menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui tidak mudah. Itu di Mekah. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ada yang berani berdepan, ada yang sederhana, tak lawan dengan Quraisy, dan ada yang sembunyi-sembunyi, dia panggil mustad'afin, orang yang lemah. Manakala dia zahirkan Islam, dia kena pukul. Tapi dia Islam. Nah, itu orang yang lemah. Maka kita nak dalam Islam ni, sama ada berani berdepan betul, ataupun sekurang-kurang duduk lorong tengah. Lorong sembunyi, tak ada masalah sekarang. Karena itulah Allah Ta'ala cela para sahabat yang ada kemampuan, tapi tak mau hijrah ke Madinah. Dia sanggup duduk diam, duduk sekali dengan orang kafir di Madinah. Akhir sekali mereka dibawa pergi berperang dengan Nabi, sedangkan dia orang Islam. Itu keadaan yang berat. Maka kata di para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, ada kata-kata Ibnu Mas'ud ini menarik. Dia kata, apakah ciri-ciri pendidikan Nabi SAW kepada sahabat? Dia kata, idza kunna idza ta'allamna minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat minal Quran. Bila kita belajar 10 ayat Quran, kita tak ambil hal lain. Belajar hal itu dulu. Bukan belajar baca ni, belajar amal. Kalau kata nak belajar baca, pokok Arab dah dia. Tak payah mengeja abatan saja dah. Nah, kita hak masuklah. Dia panggil kelas apa ni? Mengaji Quran. Iqra. Qiraati. Ngapa lagi hak? Anak cucu kita duduk mengaji, ngapa lagi? Fardu ain hak gila. Tapi dia baca Quran, dia baca dah. Dia kata tak, sahabat tahu kita mengaji Quran. Itu hak kita. Sahabat ni otak dia cerdik. Sekali dia dengar, dia boleh ulang balik. Tapi Ibnu Mas'ud kata di sini, kami belajar 10 ayat, bukan belajar hafal, belajar memahami dan beramal. Kita tidak akan tambah 10 ayat lagi, sehingga kita beramal dengan ayat yang 10-nya kita baca. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa pendidikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada pendidikan secara amali. Orang belajar Quran, dia amal Quran. Daripada Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, haddatsana alladziina kanu yaqra'una. Guru-guru Quran kami
sahabat lah gurunya. Dia ni orang tabi'in. Kanu yastaqri'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni biasa dia mari jumpa Nabi, dia nak belajar Quran, Nabi pun ajar 10 ayat, kemudian kita tidak akan pindah 10 ayat yang kedua, fata'allamna al-Quran wal amal jami'an, kita belajar Quran dan kita beramal. Artinya tarbiyah amali. Ini menunjukkan bahawa apabila kita belajar tapi tidak beramal, tidak jadi. Orang panggil tidak jadi, tak kena pada buah, tak kena pada tempat. Aku ngaji Quran dah, habis ingat dah ayat-ayat surah-surah lazim. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kalau setakat boleh baca Quran saja, setakat boleh hafal beberapa surah, kita kata alhamdulillah, itu nikmat. Tapi yang kita nak laginya, bila kita baca Quran, kita boleh faham. Itu hak tinggi. Itu matlamat kata-kata sahabat tadi. Kita belajar 10 ayat, kita tak akan tinggal, kita tak akan tambah, kecuali apabila kita faham 10 ayat tersebut. Ya, kini ini cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, sebagaimana kata di sahabat lain pula nama Jundub radhiyallahu anhu, dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna fityanan hazawar. Kami pemuda-pemuda, remaja. Hazawar ni panggil pemuda, remaja. Fa ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran. Tuan-tuan dengar ni. Mula-mula kita belajar iman, kemudian baru belajar Quran. Tuan-tuan kena ingat, Quran turun dalam masa 23 tahun. Mana Quran ni tak habis lagi. Jadi dia orang belajar iman dulu. Keimanan kepada Allah Ta'ala. Rukun iman yang 6 belajar hal itu. Kemudian belajar Quran, maksudnya bila Quran turun, terus baca, terus amal. Fazdadna bihi imanan. Setiap kali turun ayat Quran, kita belajar, kita baca, bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata nak mendidik masyarakat dengan Quran, dia kena ada pelajaran. Di sinilah menjadi kewajipan kepada kita semua menghadiri kelas-kelas pengajian Al-Quran. Di masjid kita ni mungkin ada kelas ngaji Quran. Ada. Siapa dia mengaji? Budak kau orang tua. Budak. Dua-dua ada. Dua-dua ada tak? Setengah orang ni dah. Dia budak-budak lah. Ngaji Quran kita orang tua. Dia bahasa tua tu. Tua kau muda. Bukan menjadi nilaian kepada Quran. Tua ke muda yang jadi ukuran kitanya boleh baca, boleh faham. Itu baru. Kalau kita tua tapi tak boleh baca, nak bangga apa kita yang Quran? Nah, kita tahu dah soalan bocor di antara soalan yang akan ditanya oleh mereka. Ma kitabuk, apa kitabmu? Patut nak jawab mana kita? Nak jawab mana kalau kita tak baca Quran? Boleh ke jawab? Yang ada kata, oh, kita jawab. Jangan tuan-tuan. Dalam bab akhirat ni, dalam bab dosa pahala, dalam perkara-perkara yang berkait dengan dia panggil alam ghaibiyah, tak boleh kita tunjuk kerah kepala. Kita hanya boleh tunduk ikut apa yang disebut oleh Allah dan ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita buat sendiri. Maka disitulah timbul lagi kepentingan selain daripada kita belajar, kita beramal sehingga hati kita khusyuk, tunduk kepada undang-undang Al-Quran. Nabi SAW bila dia baca Quran, dia ta'assar. Dia terkesan dengan Quran. Malah bila sampai ayat azab, dia menangis. Dia ta'awaz, minta Allah Ta'ala lindungi dia daripada neraka. Mana dia panggil, kena ada respon. Kena ada respon. Bila kita mengaji Quran tu, kita kena ada respon. Kesan daripada kita baca tu, kita tahu.
Allah ni hak kita duduk bimbangnya. Waktu majlis tilawah ke majlis musabaqah. Nah, dia kira suara sedap. Tukar lagu kok mewah muka-muka. Walahum azabun azim. Tahu mana gambar? Oh, hok dia dengar bawah ni. Allah sedapnya. Khabar tak khabar kecil lagi. Orang panggil tak khabar lagi tu. Walahum azabun azim sedap gambarnya. Jadi kita kena, itu dia panggil respon ataupun infial tak kena nampak. Itulah anda tengok baru ni pengacara majlis musabaqah dia tegur. Tuan-tuan beradab dengan Quran, jangan duk bertempik, jangan duk melawa tak kena tempat. Lepas tu bila sebut tentang azab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sebut azab, dia ta'awaz, minta berlindung Allah Taala. Ya Allah lindungilah aku. Kita pun bila kita baca tentang neraka, tentang azab di akhirat, tentang kemurkaan Allah Azza wa Jalla, kita kena berhenti sekejap. Kita minta Allah Taala, minta berlindung Allah Taala daripada keburukan neraka, daripada siksaan, daripada azab. Bila kita baca ayat nikmat, kita baca tentang surga, kita minta as'alullah al-jannah. Ya Allah jadikan saya, jadikan keluarga kita, jadikan orang yang kita sayangi termasuk orang yang layak ke surga. Itu baru betul cara dia punya. Itu sebab tu Nabi SAW bila dia baca Quran, dia nak baca dengan hati yang khusyuk. Macam mana hati nak khusyuk? Tuan-tuan baca doa ni. Doa minta hati khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Jadi kita minta, ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada hati yang tak khusyuk. Macam mana kita nak tahu hati kita ni khusyuk tak khusyuk? Hadzal hadis rawahu Tirmizi. Macam mana kita nak tahu hati kita khusyuk? Boleh saya ke tak boleh saya? Jawabnya, kita tengok waktu kita solat. Waktu kita baca Quran, kita terkesan ke tidak dengan bacaan? Kau tak pakai tersenyap gitu, tak tahu apa. Sudah baca pakai tutup sadaqallahul azim, cium Quran, membaca ayat apa ni? Tak tahu apa. Waktu kita solat, kita menjadi tahu apa yang kita baca dalam solat kita. Waktu imam baca dalam solat pun tak tahu apa. Kita mengatakan itu satu kepincangan yang cukup berbahaya. Sebab hati kita tidak memiliki hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu kana yata'awwaz min nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Maknanya kita minta berlindung daripada hati yang tak khusyuk, daripada nafsu yang tak kenyang. Nafsu kita ni, setiap orang ada nafsu ke tidak? Ada. Lagu mana kita nak tahu orang nafsu kuat atau kuat? Itu nafsu syahwat ya. Ada orang kata ada bini pun. Oh, tapi cari harta pagi gelap uti-uti. Kategori nafsu banyak, nafsu syahwat, keinginan kepada wanita. Nafsu nak ke pangkat, ada juga. Nafsu nak ke harta, ada. Jadi nafsu tu mana? Karena itulah Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada memiliki nafsu yang tak pernah. Habis macam mana kita nak lawan nafsu? Boleh kita nak lawan nafsu? Jawabnya boleh. Bil mujahadah, dengan kita lawan dia. Dia nak pergi ke kiri, kita tukar pergi aku kanan. Aku malam ni nak solat Jumaat. Awal lagi nak pergi masjid. Sebab ada kuliah contoh malam ni. Nafsu kata, malam ni kan malam pasang malam. Agak-agak benar siapa? Benar PM ke? Pasang malam lah PM. Kau benar masjid?
Meniak mana? Saya mau tengok. Benar. Anak kawasa juga. Untuk apa maji? Patutlah ahli pendidikan, ahli tarbiyah kata, an-nafsu katifli. Nafsu kita ni macam baby, kanak-kanak. In tuhmilhu syabba ala hubbi radha. Kalau mau biar, dia akan membesar dalam keadaan menyusu. Naik gigi, menyusu lah. Kata kamu, pasal pemerkit hidup ni tak ada menyusu. Tapi, in taftimhu yang fatimi, kalau kita lepas dia susu, ya. Tengok ni, ibu-ibu zaman kita ni, ibu-ibu yang bekerja. Berapa hari dia menyusukan anak? Berapa hari sekarang? Oleh tu nak menyusukan anak. Lepas tu kan swasta kan? Dia swasta siapa? Lembu pula bukan hak mari dekat-dekat Australia, New Zealand mari. Kita kata maknanya nafsu kita lah gitu. Kalau kita biar lock dia makin tomok, dia makin rakus, dia makin jauh dari Allah. Tapi kalau kita biar didik dia, tarik dia kohok-kohok, akhir kali dia sendiri suka dengan nafsu amarah, nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang bawa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil pendidikan. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang kesan khusyuk itu dalam jiwa manusia, sama ada melalui baca Quran, kita akan jadi khusyuk, ataupun kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh khusyuk, ataupun kita baca sirah para sahabat, para pejuang Islam yang awal juga boleh beri kesan dalam jiwa. Kalau kita nak baca sungguh lah, jangan baca tak sungguh. Ni baca cerita pelik-pelik, cerita dongeng. Tok Wali tu pergi masjid tak pakai baju, tak pakai seluar. Tu tidak cerita wali lagi, tu cerita wala nama dia. Kita kena beza. Pasal itulah kalau nak baca kisah sahabat, cari yang betul-betul, yang sahih maklumat. Baru dia menjadi pengajaran. Kalau tidak jadi kebingungan gitu. Kata orang sakut tu lah, tapi perbuatan dia kita kata. Jadi isu Quran dengan khusyuk ni satu benda yang besar. Dalam sebuah hadis ini diriwayat oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat nama dia Abu Darda. Abu Darda ni tuan-tuan kena kenal dia. Seorang sahabat yang kuat beribadah. Malam tak tidur. Siang dia puasa. Isteri dia pun tengok gitu je. Satu hari Salman Al-Farisi dipersaudarakan di antara dia dengan Abu Darda. Dia panggil Al-Ihaq di awal Islam, awal hijrah. Bila dia mari rumah Abu Darda ada rumah. Ada isteri dia. Isteri dia pula pakai serabah. Orang Kelantan kata tok janguk langsung. Jadi Salman tanya, kenapa ni kamu ni? Ada persiapan diri apa-apa ni? Dia kata, aku kan adik-beradikmu Abu Darda tu tak cara korek dari dia tu. Dia tak cara ke dia. Cara kau ibadat. Bila Abu Darda balik, dia suruh Salman makan. Muka adik-beradik dia. Dia kata, aku tak makan, kecuali kita mau makan. Dia kata, aku puasa. Puasa kita puasa. Bila malam, mau tidur lah, aku nak tahajud. Salman kata, kita tahajud sama-sama. Kita tidur dah malam. Oh, tak puas hati dia. Dia gerepok ke Nabi SAW. Dia kata, Salman kacau dia. Dia nak puasa pun tak boleh. Nak pergi malam sampai curah pun tak boleh. Sebab dia kata apa? Inna li nafsika alaika haqq. Untukmu ada hak untuk dirimu. Diri kita ni kena rehat. Kena makan. Kena ada isteri. Dan untuk Allah ada hak. Kita kena ibadat, kena solat. Akhirnya bila direpot ke Nabi SAW, Nabi kata, Sadaqah Salman. Betul Salman.
Jadi ini Abu Darda radhiyallahu anhu, dia cerita kepada kita, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa syakhasa bi basari ila sama. Satu hari kami duduk dengan Nabi dalam masjid, tiba-tiba Nabi tengok ke langit. Kita ni kalau tengok nampak enggak? Hah? Nampak cicak. Masjid baru tak ada. Nabi masjid dia tak ada atap, kalau tengok-tengok nampak ke langit. Nabi tengok ke langit. Kemudian Nabi kita bersabda, "Hadza awanu yuhtalasul ilmu minan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sudah sampai masanya ilmu diangkat daripada manusia. Ilmu kita ni diangkat daripada manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai', sampai dia tak boleh nak faham. Tak boleh nak tahu apa benda yang betul, apa yang salah dalam kehidupan. Zaman kita ini berlaku begini. Berlaku tak berlaku? Tak tahu betul, tak tahu salah. Kira orang buat, kita pun nak buat juga. Bila orang bagi baca kitab, salah ni. Salah pun orang buat. Itu dia panggil, waktu sangat terumbang ambing. So, Khatib kata kemarin, ingat ada? Dia katakan apa? Jahil murakkab, dia panggil. Kenapa dia jahil murakkab? Kau tak ingat tebah hari tu? Kenapa dia jahil murakkab? Jahil murakkab ni orang tak erti nak kecek. Itu jahil murakkab. Asal kau boleh mikrofon kak cakap saja. Tak tahu hadis sahih ke tak sahih. Tak tahu cerita betul ke tak betul. Asal kau boleh mikrofon duduk meja kuliah kak, pakai gomok. Jangan. Tidak pakai jahil murakkab. Tidak mengatur kau kan. Satu kejadian. Jadi Nabi SAW, dia kata orang ilmu diangkat sampai orang tak tahu mana betul, mana salah, mana dosa, mana pahala, yang mana sunnah, yang mana tak sunnah, tokah. Seorang sahabat nama dia Ziyad bin Labid Al-Ansari, duduk sebelah Nabi, dia tanya soalan. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an. Bagaimana ilmu diangkat daripada kami sedangkan kami ada Quran? Ya, Quran ada di tangan kita. Macam mana ilmu diangkat? Fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Siap sumpah demi Allah, kami akan baca Quran, kami akan membacakan Quran ini kepada isteri dan anak-anak kami. Semangat dia. Nabi pun respon. Nabi kata apa? Sakilatka ummuka ya Ziyad. Susah mukmu lagu ni. Susah ibu kamu jadi. In kuntu la'uduka min fuqaha'i ahli Madinah. Aku duk ingat kamu ni orang alim, salah seorang daripada ahli fiqh di Madinah. Rupa-rupa mu pun tak faham juga. Hadhihi Taurah wal Injil inda al-Yahudi wan Nasara famaza tughni anhum. Nabi kata Taurat. Kitab Taurat untuk siapa? Untuk Yahudi. Injil untuk Nasara. Untuk Nasara atau untuk Kristian? Nasara atau Kristian? Dia beza tak beza dua tu? Hak tu lah. Yang lain? Dia kata, dalam Quran Tuhan sebut Nasara. Ya alal kitab. Jadi Nabi kata, Yahudi ada Taurat, Nasara ada Injil. Famadza tughni anhu? Apa yang mereka dapat daripada dua kitab Tuhan? Kitab Allah kan. Kok dapatnya dia tukar kita, dia ubah kita, dia pergi tabligh kita, dia pergi reka hukum buat sendiri. Hak Tuhan tak. Hak Tuhan tak. Hadis ini kata di para ulama hadis, hadis rawahu Tirmizi, kata di para ulama hadis, ini bahayanya ilmu tanpa diamal. Ngaji tak. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ada Taurat, tak jadi apa. Nasara ada Injil, tak jadi apa.
Kita ada Quran, tapi kalau orang tak beramal dengan Quran, kalau Quran kata haram dia kata halal, kalau Quran kata halal dia kata haram, maka apakah faedah adanya Quran? Sebab itulah seorang tokoh ulama dalam dunia ni, tuan-tuan tanda tokoh ulama ni, nama dia Imam Al-Ghazali. Nama apa Imam? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia Ayyuhal Walad, kecil kita. Ayyuhal Walad ni dia nasihat kepada anak murid dia. Dia kata apa? Al-ilmu bila amalin junun. Ini Ghazali kata ni. Kalau kita kata kasar. Abu anak kata orang gitu mau. Saya nukilkan pandangan Imam Ghazali ni, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, mati dia pada tahun 505. 505 ni mana orang yang kurunnya, kurun yang kelima. Dia kata apa? Al-ilmu bila amalin junun. Orang ada ilmu dia tak beramal, tahu orang gila lah. Tak pagak kita ini. Lah ni kita ada ilmu ke tak ada? Kita ni ada ilmu ke tak? Ada belakang ilmu tak? Siapa dia di kalangan kita tak tahu semaya tu aja. Siapa dia di kalangan kita tak tahu pergi solat jemaah tu mendapat kelebihan? Ada? Tahu belakang? Kau tak pergi pun dia tahu. Cuba kita tanya orang tak pergi masjid. Dia mau maya rumah tu boleh pahala berapa? So, kalau pergi maya masjid 27. Dia tahu. Ada orang tak mari juga. Dulu anak guna satu istilah, orang yang dengan azan tak pergi duduk tepi masjid ni, tak pergi masjid ni, lebih kurang lembu kenyang ya kita kata. Tapi Imam Ghazali dia buat lagi, dia kata al-ilmu bila amalin junun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu tak mungkin. Kadang-kadang benda hok molek dah. Kita gitu kali ni tak molek. Nah, kalau tuan ingat masa kita ngaji pondok budak-budak tu, biasanya ustaz-ustaz kita dia buat contoh 3 orang muallah semaya. Ingat tak situ? Muallah semaya, dia belajar semaya. Jadi, bila masuk waktu solat, ustaz dia kata, jangan cakap. Dengar, ikut aku solat, baca Fatihah. Semaya ustaz. Allahu Akbar. Tikus lagi. Dulu kan balasah namanya dulu kayu. Jadi muallah seorang ni tengok tikus. Oh yang kedua apa? Diam, guru marah. Oh yang ketiga kata apa? Mujur saya tak cakap. Gimana jadi ketiga orang? Jadi kata jadi batal belaka lah jadi 3 orang tu. Kecil semua. Kita kata ni. Masa itulah. Masa dia kata al-ilmu al-amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu tak mungkin. Masa itulah dia kata wa innal ilma wahdahu. Kalau ada ilmu saja tak beramal tidak menyelamatkan orang itu daripada api neraka. Tak selamat. Bila kita tidak berusaha sekarang, fa idza lam tajtahid al-yawm bil amal, kalau kita tak berusaha loni kita beramal, pada hari kiamat nanti kamu akan menyesal. Mu akan kata sebagaimana Tuhan gambar dalam Quran, irji'un. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Ya Allah, hantar balik saya ke dunia, saya nak beramal saleh. Bila dia kata lagu tu, malaikat berjawab, ha ya hadza anta minhum nakajita, mari dah daripada dunia dulu. Nak klik pula. Ini kata-kata yang begitu hebat. Sebab itulah para ulama katakan, tahu saja tak buat tak jadi. Kita tahu solat jemaah tu fadilah. Ada tak mana? Allah balik. Ada dekat kita. Kita ada pahala kita. So tak ada pahala, rugi pahala. Makna kita tidak ikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan orang ni, dia tahu kelebihan qiyamul lail. Tapi dia tidur keroh-keroh maka tak bangun. Kita kata tak jadi. Nak suruh boleh pahala qiyamul lail, kena bangun solat, bukan kata makan tidur kita.
Apa saja pun tahu saja tanpa amalan la yakun. Junun kata Ghazali, tidak mungkin. Maka kan itulah para jemaah sekalian, apabila Nabi tegur seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, Nabi tengok Abdullah bin Umar ni kurang bangun salat malam. Nabi kata, "Ni'mar rajulu Abdullah. Lau kana yusalli bil-lail." Kalau dia bangun salat malam. Hadis ini dalam rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata di Ibnu Umar, lepas daripada hari itu aku tak akan tinggal lagi salat malam, sebab Nabi kita puji bahawa terjadinya amalan itu dengan apa? Dengan adanya amalan yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, banyak lagi kata-kata hikmat daripada para sahabat, bahawa contohnya Sufyanus Tsauri dia kata apa? Laisa talabul ilmi an fulan. Bukanlah orang menuntut ilmu tu hidup sebut nama tok guru dia. Aku belajar dengan orang tu, belajar dengan orang ni. Walakinnal ilmal khasyah. Ilmu yang bermanfaat, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kita mengaji, makin. Sekarang ini kita tengok sendiri. Makin kita belajar, makin kuat kita buat balas. Benar. Debat lah, kelahi situ, kelahi sini. Akhir kali ilmu tidak jadi juga. Maka kata di para ulama, ilmu tanpa tarbiyah tidak jadi. Ilmu tanpa belajar pun tak betul. Ilmu tanpa amal tidaklah diterima sebagai satu amalan yang baik. Sebab kesan daripada ilmu itu membawa kepada khasyah, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang khusyuk, maka di manakah punca tempat kita nak dapat khusyuk dalam ibadat kita kepada Allah Taala? Di manakah tempat kita nak dapat khusyuk bila kita ibadat? Duduk mana? Jawab dia sini. Kata di para ulama, duduk di hati. Hati kita tu baik, betul. Ibnu Mas'ud kata radhiyallahu anhu, dia kata kepada anak murid dia tu orang tabi'in. Contoh kena ingat dah. Orang yang bersahabat dengan Nabi, orang hidup, dia beriman, dia jumpa dengan Nabi, orang panggil apa tu? Sahabat. Orang yang hidup, beriman, jumpa dengan sahabat Nabi, orang panggil apa? Tabi'in. Ingatlah istilah tu, tabi'in. Kemudian seterusnya lah. Jadi kata Ibnu Mas'ud kepada tabi'in, dia kata, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulullah. Puak-puakmu ni lebih banyak amalan daripada sahabat Nabi. Puak-puak kamu lebih banyak amalan daripada sahabat Nabi. Walakinnahum kanu khairam minkum. Tapi sahabat Nabi lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Sebab mereka lebih zuhud pada dunia dan lebih semangat kepada akhirat. Itu maknanya dia kata, itu kata Ibnu Mas'ud. Kata Syekh Bakar Al-Muzani rahimahullah, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati siyam wala salatin. Tidaklah Sayyidina Abu Bakar itu mendahului orang-orang lain dengan banyak solat, banyak puasa. Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Tapi iman yang terpahat dalam hati dia, itu yang kuat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa jadi? Apa dia yang terpahat dalam hati Abu Bakar? Yang pertama, hubbullahi wa rasul. Dia sayang kepada Allah, dia sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan Abu Bakar, kenapa Abu Bakar boleh gelaran as-siddiq? Sebab apa? Pasal apa Abu Bakar gelaran dia as-siddiq? Sebab apa? Saja gelar macam kita kan. Kita buh nama orang itu siddiq, buh nama orang itu. Jadi sebabnya tak ada benda yang Nabi kita bagi tahu kecuali Abu Bakar kata sadaqa Rasulullah, benar. Dan dia sendiri membenarkan apa yang dia kata, apa yang dia yakin. Ini kata, bila Nabi pergi Isra Mi'raj contohnya, turun daripada langit, pagi esok Nabi duduk di masjid Mekah.
Orang mari cerita dia. Oh, mau tak kita tengok kawan. Apa? Kenapa? Dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu, pagi ni ada sini. Orang Arab tak boleh terima tuan-tuan. Sebab Baitul Maqdis ni naik unta, sebulan, pergi sebulan balik. Nabi kata dia pergi semalam, balik pagi ni. Boleh terima tak terima? Oh, Allah kat ni lah. Nah, lepas ni dia tak apa setuju dengan Nabi, kono-kono ni. Tapi bila Abu Bakar respon, Abu Bakar kata, la in qala faqad saqa. Kalau Muhammad kata betul. Tak jadi apa. Oh, kau kata tak makan sama Abu Bakar. La in qala sadaq. Kalau dia kata betul. Tak ada apa. Itu dia kelebihan Sayyidina Abu Bakar, hubbullahi wa rasulihi, karena dia sayang kepada Allah Taala dengan Rasulnya, dan dia banyak nasihat kepada ummah, kepada masyarakat. Maka Abu Bakar mendahului orang lain dalam kehidupan dia beragama. Dialah manusia yang terafdal selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini kata di para ulama, mana pentingnya kita gilak hati kita. Pentingnya kita jaga hati kita supaya apa? Supaya kita tidak terpedaya dengan amalan-amalan yang kita buat. Kita tidak terpedaya dengan apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita boleh curahkan kehidupan kita ini untuk mengikut apa yang disebut oleh Allah, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian. Tadi kita tahu dah. Nak didik iman kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Mengaji Quran, kaji Quran, insya-Allah iman kita makin mantap. Sebab para sahabat dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan iman sebelum Quran. Sebab di iman dulu. Quran tu sampai 23 tahun baru khatam. Tapi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla awal lagi. Maka kita kena letak di situ bahawa orang yang betul-betul mantap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan sayang kepada Allah. Hari ini para jemaah sekalian, saya nak buat ukuran sikit supaya kita boleh balik, kita mikir, kita ukur kita ni setakat mana sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata boleh? Insya-Allah. Baik. Di antara amalan Allah Taala sebut dalam hadis kursi, amalan yang paling aku sayang, amalan yang paling aku suka sekali, bima faradtuhu, amalan aku fardu pada kamu. Dia panggil hak paling baik sekali, gapo dia? Kita jaga amalan fardu. Fardu yang pertama, gapo dia fardu yang pertama? Oh, kita kena jaga. Gapo? Solat. Lagi? Jawab dah sikit, nak dengar ni. Nak sudah ni. Puasa. Dua lagi. Zakat. Zakat orang ada piti kena zakat. Itu orang miskin ni kena tak kena zakat. Dah. Lagi? Tengok ni. Tingkah nombor satu. Tauhid nombor satu. Sebab itulah kunci yang paling besar sekali. Duduk di mana? Syahadatu alla ilaha illallah. Lepas pada itu baru iqamus salah, baru bagi salat. Maknanya kita keimanan kita kepada Allah Taala yang pertama sekali kita kena letak tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan belajar tauhid. Belajar tak belajar tauhid? Allah Taala esa. Tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala tu yang tunggal. Tiada syirik bagi dia. Kita kata alhamdulillah. Kemudian apa yang kita kena kenal Allah? Jawabnya kita kena kenal Allah melalui 3 perkara. Yang pertama kita kenal Allah melalui nama-nama dia. La ni nama Allah Ta'ala. Ingat ke tak ingat kita? Nama tu. Ingat ke tak? Kalau kita menasik kan, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa sampai 99. Nah, apa tuan-tuan kalau kita tak hafal pun,
Tapi biar kita belajar, biar kita ngaji. Nama-nama Allah Ta'ala itu biar ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kenal Allah Ta'ala yang kedua dengan apa? Dengan apa? Dengan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat dengan sifat yang sempurna. Dia panggil sifat Al-Kamalat. Dalam kita tauhid, kita akidah dengan sifat Al-Kamalat. Bagi kita orang Malaysia ni, kita hafal berapa sifat? 20. Ingat tak kalau tanya, kalau saya orang teh malam. Dia tak ingat. Dia kata, lama tak sebut tu. Biasa orang tak mengaku kita. Saya. Baik. Kita nak ukur. Contoh balik ukur sendiri. Saya orang bagi neraca timbangan, lepas tu kita timbang sendiri. Di antara sifat Allah Ta'ala yang kita dah sebut sentiasa, 3 perkara yang lupa. Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, lagi Allah mengetahui. Kau nak bawa dulu. 3 ni kalau ada, mantap iman seorang. Bila dia nak buat, bila nak ibadah, Allah tengok. Bila kita tahu Tuhan tengok kita, dalam hadis Nabi kata apa? Hadis Jibril, anta'budallaha sembah Allah macam mu tengok Tuhan. Fa in lam takun tarahu fa innahu. Kalau mu tak tengok, Tuhan tengokmu. Situ kita nak duduk. Kenapa dia mau senyap? Tak kata kau itu, tak kutuk ni bawah. Nak kata gua Tuhan dengar. Ada orang belakang pun, kita dua pun Tuhan. Kenapa tak ambil bagian tu? Ambil. Orang bukannya tengok. Kenapa tak ambil? Allah melihat. Di sini nak tahu kayu ukur tinggi rendah iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Apa dia? Kita tengok apabila kita berinteraksi dengan sifat Allah. Ini yang kita bimbang. Ini sifat Allah jadi untuk bandah. Orang ni kata sifat 20. Orang ni tahu sifat ni tak tahu. Akhirnya hidup lain. Tetapi penghayatan tak jadi. Yang kita nak hari ni penghayatan kepada sifat Allah Ta'ala. Barulah kita panggil tarbiyah iman ya. Melekatlah hati kita. Aku tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Allah marah. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak ambil? Allah tengok. Jadi pelaksanaan. Kita kadang-kadang kita hafal nama, tapi tidak menghayati tentang dalam kehidupan, kita mengatakan kekacauan yang berlaku pada kita. Yang ketiga, kita nak kenal Allah yang ketiga, melalui asar, melalui makhluk-makhluknya. Dia panggil ayatullah, melalui ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat Allah Ta'ala itu ada 2 tanda pada. Yang pertama, ayatun makru'ah, ayat yang dibaca, Quran. Yang kedua, ayatun mar'iyah ataupun ayatun manzurah, ayat yang kita tengok, iaitulah makhluk Allah. Kita tengok makhluk-makhluk. Oh banyak. Lah ni kita hidup ni secara senang. Tuan-tuan dan puan kita duduk di tempat kita ni. Tempat kita ni hidup dalam kemewahan. Senang nak kami. Anak baru minggu ni di utara Thailand. Dia panggil Chiang Rai. Dengan Chiang Mai, dia Chiang ada. Tuan-tuan kena ingat, orang Islam di sekolahnya di sebelah Chiang Rai dengan Payau, baru masuk Islam situ baru 30 tahun. Punya nak cari masjid, nak pergi tempat cari makan, nak pergi jumpa orang Islam, memang cukup sukar. Kita duduk sini kita rasa nikmatnya, ya Allah, sepak masjid. Tapi sepak orang tak sampai juga. Ayo. Saya tengok pendakwa kita hidup sana 30 tahun. Dia kata dalam kereta kita kena ada tikar. Cari masjid tak jumpa, pergi berhenti di mana-mana, stesen minyak dekat-dekat tu. Buka tikar, buka sejadah, ambil wuduk sembahyang. Tak ada masjid. Nak makan. Makan susah.
Ayuh, kena bawa bekal dalam perjalanan. Tak ada orang Islam yang boleh bekalkan makanan kepada kita. Kita kata payahnya Masya Allah, Tabarakallah. Tapi hasil daripada perjuangan mereka 30 tahun yang lalu, sekarang ni kita tengok masjid mula tumbuh. Mula tumbuh. Mula ada orang Islam di tempat itu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kadang-kadang Allah Ta'ala pilih orang yang bawa Islam ke tempat yang pelik gitu, bukan orang yang hebat-hebat. Orang biasa-biasa. Anak jumpa dengan seorang, nama dia, tak tahu nama dia apa. Orang kata nama dia Tariq. Tariq. Tariq ni maknanya jalan. Kita kata sebab apa nama jalan? Tengok orang biasa. Selekeh orang kampung. Dia kata dia ni lah. Jasa dia ni lah. Dia panggil pendakwah kita, masuk kampung dia, mengislamkan orang dalam kampung. Kita kata Masya Allah. Orang kalau tengok tak pernah sabar dengan pendakwah. Tidak kata ada serba atas bahu, piuh atas kepala, dah. Ini kita mengatakan bahawa para jemaah sekalian bukan senang. Tapi iman bila masuk dalam hati, dia payah nak campur. Tuan-tuan ingat ke tidak cerita ahli sihir Fir'aun? Berapa orang ahli sihir Fir'aun dia nak berlawan dengan Nabi Musa AS? Berapa orang? Lama. Bila Nabi Musa tanya, siapa campur dulu? Musa kata, buah kamu lah dulu. Sorang campur dia punya tali. Jadi ular. Kau ni jadi ular lidi. Kau ni jadi ular daun. Kau bermaya belakang. Dia naik. Sekali Musa rumah tu kat dia. Bangun ular besar. Semua habis tali orang. Ahli sihir dia tahu. Sihir tak pakai sihir. Oh sudah. Semua ahli sihir kata amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Oh melompat Fir'aun. Amantum bihi qablan azalakum. Mu ikut Musa ni. Musa ni peraja sihir kamu. Kalau telah Fir'aun ni gerak kepala dia mati dalam laut gitu. Jadi para jemaah sekalian, ahli sihir bila kena umbuk ke Fir'aun kata nak potong kaki, nak potong tangan. Dia kata apa? Faqdima anta qadin. Fir'aun buatlah nak buat gapo apa? Ikut munah. Moga berita kata dunia, kami akan kekal beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi itulah dia kata, mantapkan keimanan kita melalui pendidikan, melalui tarbiyah. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, para jemaah sekalian, zaman kita hari ni, zaman anak-anak kita membesar, tak tahu siapa guru, tak tahu siapa dia pendidik, dia belajar dengan internet, belajar dengan alat-alat gadget yang ada, akhir sekali celaru hidup. Maka yang menyelamatkan anak-anak kita sekarang ni apa dia? Melalui akidah, melalui tauhid, melalui sunnah, cinta kepada sunnah Nabi SAW, ajar molek anak-anak, insya-Allah. Walaupun dia besar dalam keadaan suasana yang begitu gawat, kata di ahli pendidikan, biarlah anak kita menjadi seperti ikan di air masin. Ikan, hak tu tadi tepi laut ni tahu dia. Hak pergi muka di air masin, tinggi hak muka di air tawar. Kalau nak goreng kena bergaya ke tak? Hak mana? Hak mari tengah laut tu. Kena bergaya, dia tawar. Kau nak pakai ikan tawar, ikan sungai. Ikan laut, tawar juga. Asal apa dia boleh tawar? Jadi, itu kata di ahli pendidikan, pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, jaga anak cucu kita ni, macam ikan di air masin. Maknanya, walaupun duduk dalam suasana yang begini gawat, dalam serangan pemikiran yang begini dahsyat, dalam budaya-budaya, tak tahu budaya kuning, hijau, merah, kelabu, orang panggil berapa ni, pelangi ke tak pelangi, biarlah anak kita duduk dalam keadaan suasana beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi itulah dikatakan tarbiyah imaniyah. Duduk daripada mana? Para sahabat kita baca Quran, kita iman sebelum Quran. Kata di sahabat, mari sampai buatmu Quran sebelum iman. Dia baca Quran sebelum iman. Baca Quran, orang tanya makna tak tahu apa. Bila lagi melawak di pusat Islam kita di Chiang Rai, dia kata, dia panggil budak-budak. Dia ada sekolah macam pondok lah. Mari, mau baca Quran. Oh ni baca Fatihah. Oh ni baca doa makan. Dia kata, Ustaz Abu Anas,
Ni budak-budak ni anak mau ayah budak kanak-kanak. Budak pasti mau ayah kafir. Tahu tak? Tak tahu bukit. Oleh kerana dia miskin, pendakwah kita naik bukit, ajak dia masuk Islam tak mau, dia bagi anak dia. Ambil anak aku. Mu tanggung makan lah. Tak tahu agama. Baca Quran, baca doa. Tak tahu apa. Macam saja kita hari ini. Kita tak mau lah kita tidak orang bukit ni. Kita orang darat ni. Nah, biarlah kita boleh baca Quran, kita boleh memahami, kita anak-anak kita juga membesar dalam keadaan suasana yang begitu baik. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita di dunia dan aman kita di akhirat. Biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita azan dulu. Baik.